Kadang-kadang kita nak kritik orang tua ni pun kadang-kadang kita tengok banyak sumbangan ni pun banyak. Tapi kadang-kadang dia bawa benda yang sama. Berkali-kali bawa benda yang sama. Kalau orang dah salah, tak kiralah daripada kumpulan mana, patut diambil tindakan. Yang kita pertikaikan itu, kenapa tindakan itu hanya sepihak. Hari ni ramai orang mendakwa dia itu ataupun orang yang bertentangan dengan dia itu sebagai Wahabi hanya semata-mata disebabkan dia ada perasaan yang tak baik kepada orang berkenaan. Kalau kita lihat daripada sudut fakta dan juga data, kebanyakan orang yang didakwa sebagai Wahabi itu tidak langsung berpegang dengan pegangan-pegangan Wahabi. Dan bila ditanya kepada orang yang sebut tentang Wahabi ni, dia sendiri pun tak faham Wahabi itu apa. Wahabi itu apa. Dia tak macam JSB. Kalau orang tanya JSB itu apa, jelas orang pun tahu mereka ni daripada Arqam Darul Faqar. Mereka ni buat perniagaan yang mana perniagaan ni menghambakan anggota-anggotanya dengan tidak membayar gaji ataupun bayaran upah yang tidak setepal seperti mana yang disebutkan di dalam Akta Buruh 1955. Demikian juga sifat-sifat yang lain, ada masih lagi diamalkan aurat Muhammadiyah di dalamnya, pengagungan guru yang teruk padanya. Ini berlaku kepada isu GISB. Orang tahu GISB itu menatang apa. Apa benda GISB itu orang tahu. Tetapi bila disebut tentang Wahabi, ramai daripada kalangan mereka tidak mengetahui tentang Wahabi itu apa. Cuma yang mereka buat ialah mereka melabelkan orang yang bertentangan mereka dengan istilah berkenaan, istilah kesesatan, istilah yang dianggap sebagai satu kesesatan. Lalu disandarkan begitu saja tanpa dia pun tahu, dan orang tu pun tidak layak dianggap ataupun dilabel dengan label berkenaan. Ini sahabat-sahabat adalah satu perkara yang berbahaya. Ini adalah satu perkara yang berbahaya. Saya tidak nafikan bahawa ada wujud Wahabi. Saya adalah orang yang berkeyakinan wujudnya Wahabi. Wahabi ini adalah satu gerakan yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab nama dia. Muhammad Abdul Wahab, Syekh Muhammad Abdul Wahab At-Tamimi. Syekh Muhammad Abdul Wahab ni, kalau hampa nak tahu, dia tu betul-betul putera Bani Tamim. Dia tu betul-betul putera Bani Tamim. Dia bukan macam Asy'ari Muhammad. Yang Asy'ari Muhammad ni dia ni tak dapat disahkan bahawa dia adalah putera Bani Tamim. Tak ada orang dapat buktikan dia putera Bani Tamim. Sehingga bila kita tanya tu apa, Bani Tamim mana, dia kata keturunan daripada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Mana Abu Bakar radhiyallahu adalah Bani Tamim. Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan Bani Tamim, dia Bani Taimi. Dia tak sama. Dia nak bohong orang yang tak faham tentang isu ni, mungkin yalah. Tetapi daripada sudut akademik tidak terbukti. Muhammad bin Abdul Wahab tu, dia tu memang Bani Tamim. Hakim kata dulu dia ngaku Bani Jawi. Tu menarik tu. Nampak tak? Jadi Bani Tamim. Dia memang Bani Tamim. Bahkan hari ni keluarga-keluarga Al-Syekh yang dekat Arab Saudi ke, dekat mana-mana lah ke, dekat tanah Arab tu, mereka itu adalah daripada Bani Tamim. Hampa nak reka, mungkin hampa boleh dakwa sajalah. Sebab mereka ada bukti yang kuat berdasarkan kepada selain daripada penjagaan peribadi, mereka juga ada macam penjagaan nasab ni orang Arab yang jaga sungguh. Sebab tu hari ni kita tak nafikan kebanyakan orang yang mendakwa mereka itu keturunan Nabi SAW, daripada Ba'lawi, daripada Habib-Habib yang disebut Ba'lawi dan sebagainya. Kita banyak tak nafikan. Sebab apa tak nafikan? Disebabkan dia ada jawatan kuasa yang kerja mereka adalah untuk memastikan nasab dan jalur keturunan. Dia bukan boleh main bagi macam tu saja. Walaupun memang setelah terbukti daripada sudut kajian-kajian akademik bahawa ada beberapa tempat berlaku penyelewengan. Bahkan dulu penyanyi dangdut Indonesia, sekarang masih ada apa nama dia? Dia mengaku bahawa dia juga ditawarkan untuk dimasukkan di dalam jalur keturunan. Baroma Irama ni, bang pula lagi, dia dah tua sungguh, kita dah biasa nama orang duk panggil bang Roma Irama kan. Bang Roma Irama ni dia ditawarkan ni sindiket, ada sindiket. Memang ada sindiket yang dia nak pi bubuh nama ataupun nak pi sandarkan keturunan tu kepada keturunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sindiket-sindiket seperti ini dapat dikenal pasti dan dapat diambil tindakan. Disebabkan penjagaan daripada sudut kita menjaga
keturunan-keturunan. Itu keturunan Rasulullah SAW. Dan ada juga keturunan-keturunan yang lain. Kalau kita tengok keturunan Bani Tamim, keturunan Bani Taimi, keturunan Bani Sa'ad, keturunan, dia banyak keturunan-keturunan ni. Jadi yang ni pun kenapa kita sebut begitu? Sebab mereka sangat menjaga daripada sudut jalur keturunan. Antara keturunan yang jelas Bani Tamim ialah Syekh Muhammad Abdul Wahab lah. Yang kita sebut tu lah. Syekh Muhammad Abdul Wahab tu, dia tu adalah Bani Tamim lah. Jadi yang pada kata Wahabi itu, tu yang paling besar dalam tu, yang tu dia keturunan Bani Tamim. Tapi kita pun tak ada siapa pun daripada kalangan kita berkeyakinan bahawa dia adalah orang yang akan menyediakan tapak untuk Imamul Mahdi. Tidak. Tak ada orang yang beranggapan seperti itu. Tetapi yang muncul mungkin kita kata ada hadis yang menguatkan bahawa Bani Tamim ni akan jadi kumpulan yang akan membantu Imam Mahdi pada akhir zaman. Jadi begitulah disebut. Dan Bani Tamim ni tidak boleh seperti mana dakwaan sebahagian ustaz-ustaz kita, bahkan dulu Ustaz Don pernah sebut. Sampai ke hari ni saya tak pernah dengar Ustaz Don minta maaf atas kenyataan salah yang dia sebutkan. Iaitu dia sebut Bani Tamim ni adalah tak untuk tanah, mim untuk Melayu. Tanah Melayu. Ini adalah satu perkara pembodohan akal dan pembodohan daripada sudut sirah, dan dia adalah bahaya daripada sudut agama. Kerana Bani Tamim itu memang satu kabilah, satu puak yang wujud sejak zaman Nabi SAW, bahkan dijamin sehingga ke akhir zaman. Dan ia memang disebut dalam teks-teks agama. Tetapi cubaan daripada Ustaz Don sebelum ini, dia telah menyebabkan orang salah faham terhadap Bani Tamim itu. Bani Tamim ni dia bukan tanah Melayu. Tak pernah Nabi SAW mengenali orang Melayu. Dalam teks-teks agama kita tak ada Nabi mengetahui tentang orang Melayu, pernah berinteraksi dengan orang Melayu, apatah lagi menyebutkan tentang satu Bani yang tidak wujud di situ. Sedangkan pada zaman Nabi SAW sampai ke hari ini wujud Bani Tamim. Nampak tak? Kalau nak kata Bani Jawi, okeylah. Bani Jawi itu maksudnya Jawa lah. Bani Jawi lah, Kepulauan Jawi, Kepulauan Jawa. Kepulauan Jawi. Bani Jawi ni Kepulauan Melayu disebut Kepulauan Jawi lah kan. Jawi itu Jawa lah. Tapi apa pun daripada sudut hal berkenaan, agama tidak pernah menyandarkan kepada tanah Melayu. Apatah lagi telah wujud. Jadi jangan buat tu perkara yang dianggap membodohkan akal. Tetapi apa yang berlaku masalah kepada masyarakat, bila ada orang bodohkan akal, ada orang pula yang percaya. Apatah lagi orang-orang yang jenis suka-suka ikut, suka-suka semangat. Ni orang-orang ini akan jadi termasuk dalam mempercayai. Wan Gaya kata selain Don, Tuan Guru Haji Siddiq Nur pun ada kata benar. Tuan Guru Haji Siddiq Nur memang pada sebut. Bila dia sebut, kadang-kadang kita nak kritik orang tua ni pun kadang-kadang kita tengok banyak sumbangan ni pun banyak. Tapi kadang-kadang dia bawa benda yang sama. Berkali-kali bawa benda yang sama. Benda yang salah, benda tu sama. Bahkan salah dia tu bukan salah yang perlukan kepada pendetilan yang panjang. Tidak. Benda tu salah sekali tengok je dah salah dah. Macam mana hang boleh dakwa Bani Tamim ini adalah tak untuk tanah, mim untuk Melayu. Macam tu saja hang boleh dakwa. Benda tu jelas-jelas salah. Nampak tak akademik langsung. Sedangkan agama kita ni penuh dengan akademik. Maka sepatutnya orang-orang yang masih hidup seperti ini, dia nak kena bertaubat kepada Allah Ta'ala lah. Dia kena bertaubat. Dan kena tarik balik lah. Kalau awak rasa salah, kalau awak rasa itu adalah kebenaran lagi, awak kena buktikan itu adalah kebenaran. Selagi mana awak tidak buktikan tentang kebenaran, dalam keadaan awak pun berceramah dan sebagainya, ia akan membawa kerosakan kepada masyarakat. Saya tengok sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ni, yang jenis sebut benda-benda pelik macam ni, mereka ni diberi pentas di masjid dan surau untuk mengajar masyarakat. Bila dia orang keluarkan kenyataan-kenyataan yang salah seperti ini, tidak ada pula lah tindakan yang tegas kepada mereka. Tapi kalau ustaz-ustaz yang lain yang menyebutkan yang mempunyai pendirian yang sedikit berbeza dalam beberapa keadaan sahaja, ini pula yang diambil tindakan yang berat. Tapi kita tak kisah. Kalau orang yang salah, kita kena ambil tindakan. Tetapi jangan sisihkan satu kumpulan. Ada kumpulan yang dia melakukan perkara yang sama, kenapa dibiarkan? Kenapa masih dikata teruskan ataupun dibiarkan, tutup mata? Tapi yang lain dibuka mata. Sepatutnya yang hak adalah macam mana? Kalau orang yang buat salah itu daripada pihak B, dia buat salah, kita pun ambil tindakan. Terima kasih banyak Amy. Kita ambil tindakan kat dia. Demikian jugalah orang yang mungkin kawan sahabat kita. Kita pun ambil tindakan juga. Dia macam tu. Bukan kita kata, kenapa ambil tindakan kat kau ni tak ambil tindakan. Kat kawan aku hang tak ambil tindakan. Ambil tindakan, kawan hang tak ambil tindakan. Sepatutnya hang tak payahlah ambil tindakan dua-dua. Bukan macam tu. Kalau orang dah salah, tak kira
entahlah daripada kumpulan mana, untuk diambil tindakan. Yang kita pertikaikan itu, kenapa tindakan itu hanya sepihak. Sepatutnya dia tidak. Bila orang yang bertindak, dia tak boleh ada pihak. Dia tak boleh ada pihak. Dia orang yang penguat kuasa agama. Tu, macam tu. Jadi kena ambil tindakan lah. Kena ambil tindakan. Supaya yang kita nak jaga, nanti apa dia? Nak jaga tu adalah agama. Kalau orang itu salah, dia perlu dikenakan tindakan, berhenti sekejap, mengajar. Macam di negeri Selangor. Saya adalah antara orang yang ditarik tauliah mengajar di negeri Selangor. Yang sepatutnya tauliah mengajar saya akan tamat pada tahun 2025. Saya dapat tauliah mengajar daripada tahun 2013. Tak, 13-14 lah macam tu. Daripada tahun 2013. Dan saya mengajar di negeri Selangor sampailah kepada tahun 2020. Ogos tahun 2024, tauliah saya ditarik bersama-sama dengan tauliah Ustaz Don Daniel. Ustaz Don Daniel. Kita ada 5 orang yang ditarik tauliah. Ustaz Don Daniel, Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, tahu kenal Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, biasa masuk dalam TV tu kan. Ustaz Syed Nur Hisham Tuan Padang, Ustaz Don Daniel dan juga saya sendiri, kami dan ada 2 orang lagi, dia ada 5 orang yang ditarik tauliah dalam satu grup. Saya pun di antara orang yang ditarik tauliah di negeri Selangor. Jadi bila dia ambil tindakan kepada saya, dia ambil tindakan juga kepada Ustaz Don Daniel dalam hal berkenaan, maksudnya kesalahannya mungkin sama, tapi cuma nak sebut kesalahan ni sukar juga sebab mereka tak jelaskan kepada kita kesalahan itu secara spesifik, tetapi kita anggap itu adalah daripada pihak Jabatan Agama untuk memberikan ataupun menarik tauliah. Bila kita dipanggil untuk memberikan keterangan, kita bagi keterangan dan diorang tak puas hati dan diorang tarik juga tauliah kita, tak ada masalah kerana mereka ada hak untuk memberikan tauliah dan juga menarik tauliah, menangguhkan tauliah. Ustaz Don Daniel kena lagi teruk pada saya lah. Kalau saya tidak ditangguhkan tauliah, saya punya tauliah ditarik terus. Ditarik. Kalau macam Ustaz Don Daniel, ditangguhkan dulu tauliah, lepas tu ditarik tauliah dia. Jadi dia kena 2-3 kali. Jadi kita sebut di sini bahawa yang ni saya no issue apabila ada aduan daripada orang ramai, ataupun daripada seseorang dan setelah dilakukan sesuatu proses, maka diambillah tindakan. Bila diambil tindakan secara tidak berpihak, maka saya tak ada masalah. Kalau tidak berpihak, maka tidak ada jadi masalah. Kalau ada Ustaz Don buat problem, saya buat problem, contoh Ustaz Don buat problem, saya buat problem, tiba-tiba saya saja yang diambil tindakan, Ustaz Don tak diambil tindakan, ini ada masalah. Tapi apa yang dilakukan, mereka ambil tindak kepada mana semua pihak, maka itu bagus. Pulau Pinang dulu, isu Ustaz Kazim, Ustaz Kazim negeri mana? Pulau Pinang tak silap saya, ke negeri mana tak pasti, juga tak diberi tauliah. Ustaz Kazim ni ada beberapa negeri yang dia pun ditarik tauliah. Ni benda tarik tauliah ni adalah perkara biasa yang menjadi makanan dan asam garam kami para pendakwah. Itu perkara biasa. Ustaz Azhar Idrus pun ada isu berkaitan tentang tauliah. Ustaz Wadi Anwar pun ada isu berkaitan tentang tauliah. Ustazah Asma Harun pun, cuma Ustazah Asma Harun dia approach selebriti sikit. Sekarang ni nampak macam mantap jugalah, dia punya tauliah tu dah makin banyak dah. Tapi sukar nak temui satu orang ustaz yang ada tauliah semua negeri. Memang sangat sukar lah, dia kena pergi setiap negeri ni untuk memohon tauliah. Tetapi itu asam garam. Ada yang ditarik tauliah, ada yang dibatalkan tauliah. Itu perkara biasa. Kalau kata Ustaz Don geng sekali, kalau saya daripada sudut bash kena tarik tauliah tu, saya bash dengan Ustaz Don. Saya bash dengan Ustaz Don kena tarik tauliah. Ini biasa dalam bab tarik tauliah ni. Ustaz Zamihan Al-Ghari, dia hampa kenal geng Aswaja tu yang kalah saman dengan Dr. Mazhar tu. Dia ni kira Aswaja sungguh, anti Wahabi sungguh. Dia pun pernah ditarik tauliah. Tahun berapa? 17, 18, 19 saya tak pasti. Tetapi dia pun pernah ditarik tauliah atas banyak isu, antaranya perselisihan dengan pihak istana. Dan atas ucapan dia yang tak bagus lah. Ucapan yang dia tak bagus, akhirnya dia ditarik tauliah dia. Berapa tahun kemudian dia memohon tauliah semula dan dia dapat tauliah berkenaan. Jadi ditarik tauliah, mohon semula tauliah itu adalah perkara biasa yang menjadi asam garam di dalam kerja-kerja dakwah. Ada ustaz kawan saya yang dia duk mohon tauliah negeri satu-satu negeri tu. Dia mohon tauliah 10 kali tak pernah diterima. Bukan takat diterima, pernah dipanggil untuk interview. Dia ada banyak step untuk nak awak dapat tauliah tau. Dia ada banyak step dia.
tok kupas gudang, sama juga. Kan? Dia ada banyak step untuk awak dapat tauliah. Jadi banyak juga kawan saya yang saya dapat maklumat dia orang ni step pertama pun tak masuk lagi. Dia ada interview, biasanya interview satu, interview secara lisan, satu lagi adalah soalan bertulis. Soalan bertulis dulu baru lisan. Yang soalan bertulis tu pun tak dipanggil. Apatah lagi lisan, memang tak dipanggil. Jadi macam-macam lah itu yang berlaku. Itu yang berlaku. Tapi kita kena tahu bahawa tauliah ni dia bukan satu. Macam saya alhamdulillah masih ada lagi tauliah negeri Perlis. Saya masih ada lagi tauliah negeri Perlis dan saya tidak memohon tauliah di negeri lain melainkan di negeri Selangor dan juga KL saja dululah. Wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan dan juga Selangor. Saya duduk di negeri Selangor. Jadi bila saya mengajar di Selangor, saya mesti kena ada tauliah. Daripada tahun 2013 sampai tahun ni, saya memang ada tauliah mengajar. Kemudian saya juga dulu, tahun 2013, 2015, 2017 dulu saya agak aktif di negeri di wilayah persekutuan KL, di KL juga. Cuma waktu tu saya ada tauliah, tapi kemudian saya tak nak lanjutkan tauliah saya disebabkan saya nak fokus di tempat saya. Bukan nak fokus sangatlah, malas nak pergi jalan jauh. Malas nak pergi jalan jauh. Sekarang pun kita dah pindah sampai ke Jeram, jadi agak jauh sikit. Jadi nak jalan jauh tu susah, jadi saya tak teruskan tauliah. Jadi tauliah itu tamat pada tempohnya. Tamat pada tempohnya dan kita tak buat pembaharuan. Tapi tauliah Selangor saya selalu buat pembaharuan. Buat renew. Cuma yang last tu, yang baru-baru ni dia ditamatkan. Perkara biasa. Tapi dalam masa yang sama saya ada lagi tauliah daripada negeri yang lain, negeri Perlis. Sebab apa saya ada tauliah negeri Perlis? Sebab dulu sebelum COVID, saya setiap bulan saya akan balik ke negeri Perlis. Saya asal negeri Perlis, saya asal lahir dekat sana. Dekat negeri Perlis. Saya setiap bulan saya akan mengajar pada Jumaat, Sabtu dan Ahad. Jumaat tu, pagi Jumaat saya akan gerak pergi ke Perlis, petang sampai Maghrib tu mula kuliah, subuh hari Sabtu, kemudian duha, kemudian zuhur kalau ada, kalau tak ada Maghrib. Lepas Maghrib kuliah Isyak. Lepas Isyak balik. Habis. Tu. So kita akan pusinglah beberapa masjid-masjid negeri Perlis, pusing-pusing macam tu. So saya ada tauliah mengajar negeri Perlis. Sampai sekarang pun alhamdulillah tauliah saya masih ada lagi daripada negeri Perlis. Cuma itulah tempatnya. Cuma di negeri Selangor ni pun bila kena tarik ni pun saya tak berisau sangat sebab saya pun tak ada mengajar kat masjid dan sebagainya. Jadi tidaklah menjadi apa-apa. Bukan sekat mengajar kat masjid, kat surau ke kat mana-mana pun saya tak mengajar. Saya mengajar, saya berkongsi saja dekat dalam media sosial. Dekat media sosial ni pun saya tak ada satu kelas yang khas. Biasanya kita berikan reaction saja. Itu pun kadang-kadang orang marah juga dekat. Bayar untuk renew 50. Bayar untuk renew 50. Betul, Wak Leh. Bayar untuk renew memang 50 lah. Itu untuk biasanya 50 tu tak ada lah cover banyak benda. Biasanya untuk kad tu dapat kad tu. Kita dapat kad tu RM50. Tauliah Selangor paling payah dah dapat. Nak kata payah, tak tahulah. Saya ada tauliah di Selangor daripada tahun 2013 sampai 2024 juga lah. Sampai diorang tarik tauliah lah. Tarik tauliah pun saya duk tengok bila diorang persoalkan tentang isu-isu yang dibangkitkan tu, saya pun tak tahu kenapa diorang tarik. Tapi tak apalah, itu hak. Kita kena hormat bahawa itu adalah pihak yang berautoriti. Kita tak perlu pertikaikan dan tak ada keperluan untuk nak mempertikaikan. Tauliah wilayah cuma bersemuka. Ada yang dapat tauliah dari mana-mana negeri tauliah seumur hidup ke? Tauliah seumur hidup saya tak pasti. Saya tak pasti tauliah seumur hidup. Saya tak pasti. Tapi ada tak negeri yang dapat tauliah percuma? Maksudnya diberikan tauliah sehingga dibatalkan. Ada tak? Ada. Tauliah diberikan dan dia punya tamat tempoh apabila dibatalkan. Itu memang ada. Yang itu memang ada. Tapi dia nak sebut seumur hidup tu, saya tak pasti. Tetapi memang ada tauliah yang diberikan. Macam ni.